Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri P. Wethamurti dalam ucapannya pula berkata kepelbagaian etnik di negara ini merupakan keunikan yang perlu perhatian semua pihak. Justru setiap rakyat perlu sedar jika hubungan antara kaum tidak dijaga, ia akan memberi kesan buruk kepada negara. Namun, atas dasar persefahaman serta saling hormat menghormati budaya dan agama setiap bangsa di Malaysia, kita dapat merasai kemakmuran negara seperti pada hari ini. Setiap rakyat Malaysia perlu sedar bahawa sekiranya hubungan sesama masyarakat dan kaum tidak dijaga dengan baik, ia akan memberi kesan buruk kepada negara dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin anda semua telah melihat cuplikan berita TV1 sebentar tadi yang menegaskan tentang kepentingan menjaga hubungan etnik di Malaysia untuk melahirkan sebuah masyarakat Malaysia yang cemerlang. Bersama saya lagi hari ini, Sofia Maisara dalam slot Forum Arena. Tetapi, slot pada hari ini lebih istimewa daripada biasa kerana sekumpulan panel yang sangat hebat akan bersama-sama kita untuk berkongsi tentang kajian yang mereka lakukan, iaitu mengenai integrasi kaum di Malaysia dan kaitannya dengan globalisasi. Terima kasih Puan Sofia. Seterusnya, panel kita ini tidak asing lagi di kalangan anak muda, iaitu tidak lain dan tidak bukan Datuk Willy Tony, Menteri Belia dan Sukan yang menjadi inspirasi kepada banyak anak muda pada masa kini. Baik, terima kasih. Nama saya Willy Tony dan saya rasa sangat berbesar hati untuk berada di sini dan terima kasih atas jemputan pada acara hari ini. Manakala panel kita yang seterusnya ini telah meraih beberapa anugerah penulisan di peringkat kebangsaan, iaitu Puan Nur Akifah binti Aziz yang juga merupakan penulis kepada buku Anak Muda, Apakah Sumbangan Anda kepada Tanah Air yang telah terjual sebanyak 10,000 cetakan pada bulan lalu. Okay, terima kasih Cik Sofia kerana telah menjemput saya untuk datang ke majlis forum ini. Manakala panel kita yang seterusnya ini telah meraih beberapa anugerah penulisan di peringkat kebangsaan, iaitu Puan Nur Akifah binti Aziz yang juga merupakan penulis kepada buku Anak Muda, Apakah Sumbangan Anda kepada Tanah Air yang telah terjual sebanyak 10,000 cetakan pada bulan lalu. Seperti semua orang sedia maklum bahawa Malaysia adalah merupakan salah satu negara yang kaya dengan pelbagai adat resam, budaya, agama dan etniknya. Kajian yang para panel kita lakukan ini adalah salah satu daripada kepelbagaian di Malaysia, iaitu tentang hubungan etnik di Malaysia dan kaitannya dengan globalisasi dunia. Jadi, saya menjemput Datin Ramizah untuk mengulas lebih lanjut tentang hal ini. Terima kasih Puan Sofia. Jadi saya akan teruskan dengan latar belakang dan konsep bagi etnik dan globalisasi. Etnik dan globalisasi merupakan dua perkataan yang membawa erti yang berbeza. Walaupun begitu, dua perkara ini berkait rapat dalam kehidupan manusia, lebih-lebih lagi dalam era pemodenan dan dalam negara kita Malaysia yang masyarakatnya terdiri daripada pelbagai etnik yang berbeza. Daripada Kamus Dewan edisi keempat, etnik ini dapat ditaklifkan sebagai berkenaan bangsa manusia yang tidak memaksa sebarang perubahan terhadap kepercayaan agama atau unsur etnik sesuatu kaum dibuang. Jadi secara umumnya, etnik dari segi bahasa bermaksud kaum atau bangsa dan dari segi istilah ialah kelompok manusia yang mempunyai perbezaan dari segi adat, bahasa, agama dan lain-lain. Ahli sosiologi juga memberi maksud atau makna bagi etnik iaitu satu kelompok atau golongan manusia yang mempunyai banyak persamaan seperti dalam agama, ras, bahasa dan sebagainya dalam satu ikatan kebudayaan. Perkongsian dalam adat, pakaian tradisional dan hubungan sosial menunjukkan mereka dalam satu kumpulan etnik yang sama dan menghasilkan satu identiti untuk etnik tertentu dan berbeza-beza. Jadi kita boleh lihat di sini bahawa etnik ini sebagai satu kolektiviti dalam kumpulan besar masyarakat yang mempunyai keturunan yang sama, mempunyai kenangan masa lalu yang dikongsi bersama dan satu atau lebih tumpuan budaya unsur simbolik yang melambangkan sebagai lambang peribadi mereka. Ada juga daripada kamus Collins German English Dictionary, etnik ditafsirkan sebagai ras atau race
Dan Kroeber pula telah mengklasifikasikan bahawa manusia dibahagikan kepada 4 etnik utama, iaitu Kaukasoid, Mongoloid, Negroid dan etnik-etnik yang tidak dapat diklasifikasikan seperti Bushman, Vedoid dan Polynesia. Grant dan Kuhn pula mengklasifikasikan etnik kepada pembahagian geografi yang juga membahagikan manusia kepada beberapa kategori etnik. Globalisasi pula dapat ditakwilkan sebagai satu fenomena yang menyebabkan segi perhubungan manusia kelihatan kecil kerana kepesatan dan kemajuan perkembangan teknologi maklumat, seperti yang dinyatakan oleh Sarjana Viotti dan Kapi dan juga Riggs, bahawa globalisasi yang berlaku kini adalah sebenarnya lanjutan daripada kolonialisme pada abad ke-13 sehingga abad ke-18. Jadi bagi konsep pula, terdapat beberapa konsep yang berkait rapat dengan hubungan etnik. Pertama ialah konsep perpaduan dan penyatuan. Terdapat juga elemen seperti asimilasi, amalgamasi dan pluralisme yang turut berkait rapat dengan hubungan etnik. Aspek seperti kebudayaan, seperti adat resam, tingkah laku, pola kekeluargaan, pakaian, orientasi politik, hiburan, kegiatan ekonomi dan kecantikan menunjukkan perbezaan di antara kumpulan-kumpulan etnik. Manakala era globalisasi pula telah lama dikenali sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ianya juga dikenali sebagai proses yang mempengaruhi manusia di seluruh dunia dalam aspek kehidupan yang saling berkait. Konsep globalisasi merupakan satu ideologi yang berkembang daripada negara-negara maju, terutamanya di negara barat. Gelombang globalisasi berlaku dengan pantas dan melanda semua bangsa dan negara di dunia dalam jangka masa yang sama dan secara serentak. Ianya juga bersifat multidimensional yang mempengaruhi intelektual, emosional, sosial, politik dan ekonomi budaya yang ada di seluruh dunia dengan proses yang kompleks. Terima kasih saya ucapkan kepada Datin Ramiza atas penerangan yang sangat jelas itu tadi. Buat pengetahuan semua, objektif sesebuah kajian sangatlah penting kerana ia merupakan tunjang utama yang akan membawa haluan kepada sesebuah kajian tersebut. Jadi, saya ingin bertanya kepada Datuk Willy, apakah objektif utama dalam kajian yang anda lakukan ini? Okey, dalam kajian ini terdapat 2 objektif pertama yang kita tumpukan, iaitu objektif pertama untuk mengkaji sejauh manakah integrasi kaum yang dapat menyumbang kepada perkembangan globalisasi negara. Bagi objektif kedua pula, untuk mengenal pasti impak perubahan era globalisasi terhadap hubungan etnik di Malaysia. Sekian. Terima kasih Datuk Willy atas penerangan yang begitu jelas sebentar tadi. Seterusnya, saya dapati kajian ini mempunyai beberapa kajian literatur. Jadi, Puan Akifah, bolehkah Puan berkongsi sedikit sebanyak tentang kajian literatur yang terdapat di dalam kajian ini? Baik, thank you Encik Sofia. Okey, kajian literatur yang pertama adalah artikel iaitu dari Encik Osman yang mana telah membincangkan tentang suatu fenomena yang telah dan sedang merubah dunia sekarang, iaitu globalisasi telah mempengaruhi sebahagian besar hidup kita secara tidak sedar ataupun tidak, mahupun atau tidak mahu. Okey, dalam era globalisasi ini, isu-isu budaya dan identiti bangsa serta isu perpaduan dalam negara menghadapi pelbagai cabaran, iaitu antaranya adalah cabaran yang paling utama ialah bagaimana globalisasi akan mempengaruhi budaya saintifik dan teknologi di negara kita kini. Apakah dengan globalisasi ini kita akan bergerak dari masyarakat pengguna teknologi kepada masyarakat penyumbang peradaban dan juga teknologi sebagaimana yang dicita-citakan dalam 9 cabaran wawasan 2020 menerusi ucapan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang bertajuk The Way Forward pada tahun 1991. Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa globalisasi merupakan suatu perkembangan yang amat penting dan boleh membawa keuntungan kepada kita. Ya, di Malaysia, okey, sebagai contoh, kemasukan maklumat dan ilmu pengetahuan yang cepat dan juga mudah melalui
Perkembangan Teknologi Maklumat dan juga Komunikasi, iaitu ICT, akan memberi manfaat yang besar kepada kita, pembangunan tamadun kita. Yang kedua adalah daripada Amriah Buang, iaitu jurnal ini membincangkan tentang ruang budaya seperti yang lazimnya diperlakukan dalam geografi budaya adalah merujuk kepada ruang yang bersangkutan dengan aspek cara hidup seharian masyarakat manusia pada sesebuah tempat atau dalam sesebuah kawasan, sehingga cara dan gaya hidup mereka ini menjadi simbol-simbol jati diri kepada masyarakat dan juga tempat atau kawasan tersebut. Hakikatnya bahawa cara-cara hidup itu dapat dihayati sehingga dapat menjadi takrif jati diri mereka, menunjukkan bahawa dari masa ke semasa keutuhan cara-cara hidup tempatan itu berjaya dipertahankan. Keupayaan mempertahankan keutuhan budaya tempatan ini bagaimanapun telah semakin tergugat kerana angkara suatu proses baharu yang itu dipercayai sebagai globalisasi. Dalam jurnal ini, meskipun telah diperkatakan adalah dilema globalisasi bukanlah suatu yang tidak dapat dielakkan. Terdapat beberapa kategori yang kebudayaan di dunia ini yang telah pun terglobal. Contohnya adalah budaya makan-makan di Jepun. Sudah pun ada di Amerika. Dan Amerika juga semakin popular di Jepun, ya. Kalau kita dapat lihat sekarang. Itu saja. Terima kasih Puan Akifah atas perkongsian yang sangat menarik itu tadi. Ternyata rakyat Malaysia mempunyai nilai murni yang sangat tinggi dan semangat kekitaan yang masih kuat. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada Encik Farizwan iaitu tentang hasil yang diperolehi oleh kajian ini. Terima kasih kepada moderator kita, Sofiah Maisarah. Jadi, sekarang ni kita teruskan dengan hasil kajian. Jadi, hasil kajian merupakan bahagian saya. Pertama sekali kita perlu mengetahui objektif kajian kita, iaitu objektif pertama iaitu untuk mengkaji sejauh manakah hubungan etnik dapat memupuk integrasi sesama manusia bagi membentuk perkembangan globalisasi. Jadi pertama sekali kita perlu mengetahui apa itu globalisasi. Globalisasi itu merupakan hubungan atau percampuran antara manusia, antara kerajaan, yang mana hubungan itu di seluruh dunia, bukan sahaja di Malaysia. Contohnya seperti hubungan antara Malaysia dengan China, hubungan antara China dengan Rusia. Hubungan ini dapat membentuk perkembangan globalisasi. Globalisasi ini sudah lama berlaku sejak tahun 1800. Hal ini kerana pada masa itu telah adanya kapal pengangkutan dan teknologi perhubungan yang mula untuk menjadi lebih canggih. Jadi oleh itu berlakunya percampuran atau apa kita panggil interaksi antara kaum, interaksi antara negara-negara. Oleh itu berlakunya perkembangan globalisasi. Macam mana contohnya seperti macam mana rakyat Malaysia dapat menggunakan kereta Honda. Tahu kita Honda merupakan keluaran Jepun, tapi disebabkan perkembangan globalisasi ini, rakyat Malaysia, bukan rakyat Malaysia, banyak negara juga dapat menggunakan kereta Honda. Itulah kepentingan globalisasi. Jadi ulang balik kepada objektif kita, sejauh manakah hubungan etnik dapat memupuk integrasi sesama manusia bagi membentuk perkembangan globalisasi. Jadi berdasarkan kajian saya, hubungan antara etnik ini alhamdulillah, hubungan antara etnik ini lebih jauh lagi untuk kita dapat lihat. Maksud saya lah,
banyak lagi perkara yang kita perlu pelajari antara hubungan etnik antara kaum. Contohnya seperti percampuran budaya. Apabila contohlah, kita beri contoh lagi lah. Contohnya negara Rusia mempunyai teknologi yang canggih. Serta USA juga mempunyai teknologi canggih. Jadi apabila berlakunya percampuran etnik, maka teknologi antara kedua-dua buah negara ini menjadi semakin canggih. Jadi kita dapat lihat seperti sebelum ini dalam sejarah di mana Soviet Union dan USA berlumba untuk menghantar manusia ke bulan. Tapi perkara yang paling penting adalah mereka ingin menunjukkan mana antara mereka siapa lagi hebat. Jadi bagi saya sepatutnya mereka berdua bergabung tenaga. Boleh apabila dua-dua teknologi ini bergabung, maka dengan senangnya manusia boleh hantar manusia ke bulan. Saya rasa kalau semua negara bergabung, berkongsi ilmu, berkongsi budaya, berkongsi teknologi, bukan bulan saja kita boleh hantar manusia, ke matahari pun boleh. Jadi apa hubungan ini dapat berbuat? Jadi perkembangan globalisasi ini amatlah penting antara negara. Oleh itu haruslah kita sama-sama memupuk merapatkan hubungan etnik lebih banyak, supaya hubungan ini terjalin dan membentuk perkembangan globalisasi yang lebih maju, yang lebih moden. Okey, sekian saja daripada saya. Seterusnya ke Willy . Okey, terima kasih. Sebuah perkongsian yang bagi saya sangat dekat dan sangat menarik yang dikongsi oleh Encik Farizwan sebentar tadi. Tidak hairanlah begitu banyak anak muda yang menyukai perkongsian Encik Farizwan yang terlihat santai tetapi penuh dengan ilmu dan pelajaran. Sepertinya Datuk Willy ingin berkata sesuatu. Okey, dalam hasil kajian saya, seperti yang sedia maklum, dalam objektif kedua iaitu untuk mengenal pasti impak perubahan era globalisasi terhadap hubungan etnik di Malaysia. Okey, yang pertama seperti yang kita sedia maklum bahawa negara kita merupakan salah sebuah negara masyarakat yang terdiri daripada pelbagai keturunan, etnik, warna, kulit, agama dan bahasa, kebudayaan dan adat resam kita yang tersendiri. Okey. Perubahan impak yang dapat kita lihat iaitu dari segi aspek politik, di mana pemodenan politik pada satu keadaan menyatupadukan kaum terbesar dalam satu parti politik, iaitu pada masa yang sama telah memisahkan kaum atau bangsa kita sendiri dengan pertubuhan parti politik yang pembangkang. Okey, selain itu, dasar perjuangan yang berbeza turut menyebabkan wujudnya krisis antara parti-parti ini. Dalam hal ini, setiap kaum, iaitu Melayu, Cina, India, ada yang menjadi penyokong kerajaan dan ada yang menjadi pembangkang. Jadi ini telah mewujudkan krisis bukan antara tiga kaum yang berbeza, tetapi memisahkan antara Melayu dengan Melayu, Cina dengan Cina, India dengan India. Okey, bagi aspek sosial pula, pemisahan juga dapat disaksikan dengan penubuhan sekolah mengikut kaum dan menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Dasar pendidikan negara sebelum merdeka
telah mewujudkan 5 jenis sistem persekolahan terasing di antara satu sama lain, yaitu antaranya sekolah Inggris Melayu Cina, India dan agama. Dalam hal ini juga, orang Melayu telah menghantar anak-anak mereka ke sekolah Melayu, dan orang Cina telah menghantar anak-anak mereka ke sekolah Cina, dan begitu juga dengan India. Amat malang lagi, semua buku teks dan guru-guru juga dibawa dari negara asal mereka, seperti Cina dibawa dari negara Cina dan India dari negara India. Oke, bagi aspek yang terakhir dalam aspek ekonomi, yaitu tidak dapat dinafikan bahwa pembangunan ekonomi yang dikecapi selepas kemerdekaan sehingga kini telah menyebabkan sesetengah kaum merasa iri hati dengan kekayaan dan kesejahteraan kaum lain. Ada yang merasakan mereka masih lagi terpinggir disebabkan desakan ekonomi yang telah menolak mereka untuk menuntut sesuatu di luar batasan. Juga keadaan seperti ini menyebabkan pihak kerajaan terpaksa menilai semula dasar-dasar ekonomi yang diamalkan sebelum ini. Setakat itu saja. Kesimpulannya, setiap daripada kita mestilah sedar bahawa kita mempunyai tanggungjawab dan amanah yang besar terhadap perkembangan negara kita. Sebelum saya akhiri forum kita pada malam ini, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada para panel yang meluangkan masa pada malam ini, dan juga tidak dilupakan kepada para penonton yang setia mendengar daripada mula sehinggalah habis. Saya akhiri forum kita pada malam ini dengan serangkap pantun. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Pulanglah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangun negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.